Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mul kitab Al-Fatihah. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyambung pada hari ini pengajian tadabbur Al-Quran. Dan kita terlebih dahulu mukadimah, kita akan bincangkan lagi kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Kaedah berinteraksi dengan Al-Quran yang dikarang kitab ini oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala. Pada kelas yang lepas kita sebut tentang bab yang ke-6, iaitu kitab Al-Quran ini untuk semua zaman. Semua zaman yang dimaksudkan ialah Quran. Dia bukan kitab hanya pada zaman Nabi Muhammad saja semata-mata, tidak kan. Dia bukan kitab syariah kepada zaman teknologi lama sahaja, tidak. Dia untuk semua zaman. Bahkan suka saya sebut sekali lagi bahawa tak ada ahli tafsir dalam satu-satu zaman pun berhak menyebut inilah tafsiran paling muktamad pada Al-Quran. Tak boleh kan. Dan kita tak pernah nampak satu ahli tafsir pun menyebut mana-mana tafsiran ayat dia kata inilah tafsiran yang paling muktamad selama-lamanya. Tak ada kan. Ahli tafsir pun faham Quran ini tafsiran dia kadang-kadang yang dapat digali pada zaman itu, tafsiran itu kekal zaman itulah. Akan datang tafsiran tu pasti akan ada ahli tafsir yang menemui tafsiran lain yang lebih hebat pada Al-Quran. Sebagaimana para sahabat Nabi, mereka tak pernah terfikir kaedah nak sebut beberapa ayat Al-Quran yang hari ini ahli tafsir telah melihatnya dengan lebih dalam. Ada banyak contoh sebenarnya kan. Contoh macam Allah sebut tentang izama, tentang tulang belulang kan. Para sahabat tak faham kenapa Allah kata dalam Quran, kami bukan setakat boleh ciptakan manusia, bahkan tulang jari dia pun kami boleh ciptakan. Ayat tu sahabat telah mendiamkan lama ayat tu. Allah surah apa saya lupa. Allah sebut bahkan kami bukan setakat ciptakan manusia, bahkan tulang jari dia pun kami boleh ciptakan. Dia patut contoh yang Allah nak sebut lepas tu patut lebih besar. Pelik tak kalau kita kata saya bukan setakat boleh buat rumah banglo, pintu rumah pun saya boleh buat. Terbalik ayat dia. Patutnya bukan setakat pintu, rumah aku boleh buat. Patut macam tu.
Dia disebut contoh yang lebih kecil pula. Bukan setakat manusia. Tulang jari ni pun aku boleh buat. Contoh tu jari kecil. Patutnya bukan setakat tulang jari. Manusia satu badan pun boleh buat. Kan? Betul macam tu. So sahabat mendiamkannya. Kenapa macam tu bunyi ayat tu kan? Sahabat-sahabat mendiamkannya. Tafsiran tu muncul pada zaman Al-Imam Al-Tabari saya. Lupa saya Allah Ta'ala. Nanti saya cek balik kan. Menyebut tentang ajaibnya jari manusia. Nak ciptakan jari manusia lebih dahsyat daripada menciptakan fungsi tulang-tulang yang lain. Merujuk pada ni kecanggihan cap-cap jari manusia ni kan. Setiap manusia ada jari-jari yang ada cap ni, cap jari ni. Setiap manusia berbeza-beza. Jadi Allah menyebut tulang jari sebab apa? Keistimewaan cap jari yang ada ni. Itu tafsiran yang muncul kemudian. Akan datang mungkin orang akan jumpa lagi keunikan jari kita ini yang mungkin boleh apa benda. Kita tak tahu macam mana kan. Jadi satu ahli tafsir pun tak berhak memonopoli satu tafsiran pada sesebuah ayat. Tafsiran tu dia kekal sekarang lah. Dia segar sekarang. Akan datang, akan muncul lagi kesegaran ilmu tafsir yang akan keluar. Kalau dunia ni bertahan berapa tahun lagi kan, ribu tahun lagi ke, Quran kekal relevan dengan apa, dengan keadaannya. Okey, itu untuk kitab Quran yang sesuai untuk semua zaman. Ustaz, Ustaz. Oh ya, belum apa lagi ni. Apa ni? Saya selalu terfikir, apakah satu saja yang lima-lima ni akan tak sama akan sama? Saya tak tahu yang tu. Saya rasa lima-lima je kan? Ke siapa doktor sini yang lima-lima lain kan? Lima-lima lain. Lima-lima thumbprint yang berbeza-beza. Tapi kan kebanyakan dia guna satu. Kita daripada zaman ke zaman satu. Macam mana boleh kata sama? Kalau satu saja, kalau berjuta orang dah gunakan ini, satu saja. Yalah. Tak logiknya. Kalau macam ni okey. Kita boleh setuju. Okey. Maknanya kadang-kadang macam ni ada persamaan boleh dalam yang ini, tapi yang kita tahu maknanya lain lah. Yang ini. Kalau dia kata ni satu saja yang sama bagi semua orang, berjuta-juta orang, maknanya kita tak tahu nak buat. Maknanya lain kan? Itu daripada logiknya. Jadi macam mana lain kan? Mana boleh lain dia kecil. Pada dia kecil. Dan kalau hari ini kita tengok barcode yang telah muncul, apa teknologi, apa asas manusia boleh cipta barcode tu? Cap jari lah. Cap jari kan. Jadi manusia pun akhirnya mencipta satu teknologi yang daripada teknologi Tuhan yang asal. Okey. Jadi macam-macam kecanggihan yang ada pada dunia hari ini yang sebenarnya berpunca daripada satu kajian yang sama. Okey, yang ketujuh, muka surat 67 tu, kitab Al-Quran ni untuk semua manusia. Al-Quran untuk semua manusia. Bermaksud manusia ada berbagai jenis tak? Berbagai kaum tak? Ada berbagai kaum, ada perempuan, ada lelaki, ada bangsa, berbagai-bagai kan. Melayu pun ada beberapa banyak rumpun. Ada Melayu Jawa, ada Melayu asli, ada Melayu apa kan. Macam-macam rumpun Melayu. Semua ni kitab Quran ni relevan sesuai untuk semua sebab dia merentas sempadan bangsa dan juga sempadan apa sekalipun. Quran merentas. Okey. Jadi untuk menerangkan bab ini, kitab untuk semua manusia, Al-Imam Al-Qardawi dia sebut antara dalil yang kitab Quran ni untuk semua manusia ialah mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah tu ayat 185, bulan Ramadan yang turun padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua manusia. Hudan linnas, dia petunjuk bagi semua manusia. Bukan petunjuk bagi orang Melayu, bukan petunjuk bagi orang Cina. Dia petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian tu ayat surah At-Takwir ayat 27, Al-Quran itu tak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Peringatan Quran ni untuk keseluruhan alam. Yang ni lagi universal ni. Maknanya Quran, seluruh alam semesta ini, mereka bergerak mengikut ketetapan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran kan. Pernah tak matahari dia terbit tak ikut ketetapan Quran? Tak pernah Wal-lail wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Matahari tu masa terbit, Allah sebut dia terbit dengan cara naslahu. Apa maksud naslah? Saya semalam hari Jumaat lepas, saya bincang dengan kawan-kawan saya, dengan ustaz ni tentang perkataan naslah sahaja sebab tak tahu kenapa Allah guna perkataan naslah dalam surah Yasin tu kan.
Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Dan antara tanda kebesaran Allah ialah malam kami naslah. Naslah ni berarti lapah daging. Naslah ni kalau orang Arab, dia nak lapah, nak siat kulit tu kan. Dia akan siat kulit tu dengan cara naslah. Dia panggil apa? Naslah al-bashar. Bashar ni kulit. Dia siat kulit. Saya bincang dengan kawan, kenapa siat? Cari dalam tafsir, kenapa siat? Allah kata malam, kami siat malam apa? Wal lailu naslahu minhun nahar, untuk nampakkan siang. Kenapa siat? Bukan tukar ke ganti ke? Kenapa? Puas fikir dengan kawan-kawan yang pakar-pakar bahasa ni kan. Akhirnya ada sahabat saya, dia kata mungkin Allah nak maksudkan maksud siat tu sikit-sikit kot. Oh betul, sikit-sikit. Orang yang siat kulit, dia siat sikit. Lapah kulit tu, lapah sikit-sikit. Dia siatkan, dia potong kaki pergelangan dulu, tarik sikit, tarik kulit, siat sikit-sikit kan. Lepas dah kulit, lepas dah dua kaki tu dah tarik tu, dia tarik sikit. Tengah-tengah pula, dia tarik tengah, dia tarik sikit. Sebab apa Tuhan kata matahari tu ikut peraturan Quran, dia terbit malam tu, matahari dia sikit-sikit ke dia terkejut? Cuba padam lampu. Kalau terbuka terus, pum. Itu terbuka terus. Naslah, Allah terbit, Allah ganti malam untuk terbit matahari sikit-sikit, tu tanda kebesaran Tuhan tu. Cuba bayangkan kalau matahari pukul 7 pagi, satu saat, dia datang, pum, gitu. Tegang terus, sampai jadi erah. Mati dia, mati. Jadi perkataan naslah, tapi ini kajian kawan-kawannya tak tahu betul tak betul. Nanti saya sahkan balik. Tapi maksud dia ialah, daripada perkataan siat tu, kami menyangka, sebab dalam tafsir macam lorah tak jelas macam mana kan. Nanti nak cari tafsir lain kot. Naslah ni kami rasa sikit-sikit. Sebab perkataan siat itu bermaksud dia siat sikit-sikit. Jadi Allah siatkan malam untuk naikkan matahari secara beransur-ansur. Pukul 10-11 sekarang baru panas terik. Dia tak panas terik pukul 7 1 minit ataupun syuruk je semua kena jaga. Syuruk gelap. Apa sebelum syuruk tu gelap, syuruk masuk 7 1 minit je masuk je pum terang macam lampu ni. Oh kalau macam tu apa jadi agak kan? Kita tengah-tengah tidur 5.30, mak buka lampu, kejut nak semangat subuh, buka lampu je. Dah macam ni mata tu, uish mak, terangnya, tok je kan. Bayangkan kalau matahari datang macam tu, macam mana apa jadi agak? Jadi Allah tak kata wa ayatul lahumul lailu baddalna, kami gantikan, ataupun ja'alna, kami datangkan, tak. Allah kata naslahu minhun nahar. Naslah ialah tanda kebesaran Tuhan. Dia datangkan matahari itu beransur-ansur, kejap sikit. Bahkan cahaya matahari ni masih sikit-sikit datang tu, dia vitamin D. Kalau pukul 12 terpacak lagi kita kat tengah matahari, mati kita. Yang pagi-pagi yang sikit-sikit tu dia vitamin, dia bagus untuk badan. Semua ni ialah tanda-tanda kebesaran tu Tuhan. Jadi Allah bagi peringatan tu bukan setakat manusia, seluruh alam ni dia ada peringatan dia. Jadi untuk manusia yang tak beriman, yang bukan Islam pun, dia tengok, canggih matahari ni terbit sikit-sikit. Kalau kita datang pada dia, beritahu dia, tahu tak Quran 1000 tahun cakap pasal hal ni. Ya ke? Ya. Tunjukkan surah Yasin kat dia kan. Dia boleh beriman tak? Mudah-mudahan dia beriman. Setelah dia jumpa tanda-tanda tu, kita beritahu, tanda yang kau jumpa ni 1000 tahun dulu Quran dia cakap. Mana ayat dia? Ni ayat dia. Dia akan tahu, memang bukan Muhammad cipta Quran ni. Memang mukjizat. Memang mukjizat. Jadi dia merupakan kitab peringatan bukan sekadar bagi manusia, bagi seluruh alam semesta, sarwa jagat ke, campur tangan semesta ke, itulah maksud yang besar bagi Quran. Dia merentas seluruh manusia. Dia kitab untuk semua manusia. Juga surah Al-Furqan ayat 1 tu sebut tentang Quran yang bagi peringatan pada seluruh alam. Okey. Cuba tengok ayat sebelah dia tu. Dua ayat daripada surah apa tu? Surah Al-Baqarah ini. Surah Al-Baqarah ayat 231 sampai 232. Apa lagi yang sedang pengarang kitab ini iaitu Al-Imam Qardawi cuba buktikan ni. Ayat ni sebut tentang perceraian. Wa in talaqtumun nisa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Okey.
Kata Qardawi pada huraian bawah tu, dia kata, tahukah kamu mengapa kami nukilkan dua ayat ni? Sebab ayat ni dia mencakupi aturan bagi keluarga, pendidikan, akhlak, bimbingan agama, dan anjuran ataupun gesaan untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta hari kemudian, serta menetapkan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu yang pada saat yang sama mengetahui semua manusia. Okey, ayat ini kan, kalau kita praktikkan ayat ini kepada semua orang, walaupun dia tak beragama Islam, dia akan tengok ayat ini. Tahu tak, Kristian sebelum ni, ajaran asal Kristian, lepas kahwin tak boleh cerai. Ini ajaran Kristian asal yang zaman-zaman Ortodoks dulu tu. Kristian Katolik dulu tu. Ajaran asal dia ialah siapa yang dah kahwin tak boleh cerai. Tak boleh cerai. Geng-geng yang protes ni, ia Protestan ni kan, dia yang bantah ajaran tu. Mereka bantah ajaran tu. Dia bantah ajaran tu sampai geng Katolik sampai dalam satu tahap yang sangat tegang, dia bakar semua orang yang mengenuti ajaran Protestan ni kan. So sebenarnya dah bukan setakat dalam Islam ada golongan yang tajdid agama. Sebenarnya dalam Kristian pun ada golongan yang tajdid agama yang bawa ajaran yang lebih segar tentang Nabi Isa mereka berbanding ajaran kolot yang lama. Ada tau. Mereka bantah perkara tu. Dan hari ni divorce, perceraian tu dah berlaku dah. Tapi dulu kefahaman Katolik tak boleh cerai. Tak boleh cerai. Akhirnya Kristian pun kembali balik kepada ajaran yang benar, iaitu boleh cerai tak? Boleh cerai. Entah apa jadi pada ayat tu, dia dah tak tahu apa jadi pada ayat tu kan. Tetapi agama ini bagi tahu boleh tak bercerai? Boleh. Walaupun perkara tu tak disukai oleh Allah, tetapi kalau tak ada kesudahan, adalah jalan perceraian. Cumanya agama ajar kita nak bercerai ke, nak bercerai pun agama ajar dengan akhlak. Masa nak berkahwin, nikah pun dengan akhlak. Kalau tak ada jalan bercerai pun, agama suruh bercerai dengan akhlak. Macam orang Melayu kata apa? Masuk berpintu, keluar bertangga kan? Maksud dia apa? Masuk cara baik, keluar cara baik. Dalam bab ini, agama sebut kalau kamu talakkan isteri kamu sampai nak dekat iddah, boleh rujuk dengan cara yang baik, atau kalau nak cerai pun cerailah dengan cara yang baik. Cerailah dengan cara yang baik. Adakah kita kan? Contohlah kita dah pukul satu orang, lepas tu kita tanya pada dia, nak makan apa? Aku belanja hari ni. Macam pelik je kan? Macam pelik pula. Tetapi agama ini dah nak bercerai ni. Agama suruh ceraikan dengan cara yang ma'ruf, berarti cara yang baik. Bahkan sebelum ayat ini, agama sebut tentang apa? Fa'amsiku bil ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Kalau nak cerai, ceraikan dengan cara yang baik, ma'ruf. Bila dah sampai habis ibu iddah, nak lepaskan betul-betul tu dengan cara yang ihsan. Maknanya apa? Ihsan dengan ma'ruf mana lagi tinggi? Ihsan lagi tinggi. Kalau kita baca betul-betul keseluruhan ayat ini kan, agama cabar orang lelaki yang beriman ni, walaupun nak cerai, okey, kita pun nak cerai dah esok, awak dah ambil iddah dah, kita esok kita cerai betul-betul lah. Terima kasihlah 10 tahun hidup dengan saya. Sebabkan awak pun anak-anak meramai, rumah banglo yang saya beli tu 2 tingkat awak ambil lah. Itu ihsan. Allah cabar lelaki untuk buat macam tu. Maknanya bila dah bercerai, bukan setakat hadis pencarian. Lebih-lebih apa kita nak bagi hadiah pun kita bagi. Contohnya, okey, rumah yang kecil ni tak apalah, biar saya duduk sini, awak dengan anak-anak duduklah rumah 2 tingkat yang saya baru beli semalam. Bagi kat dia. Ada kereta MPV siap. Itu ihsan. Agama suruh ceraikan dengan ihsan. Walaupun orang lagi tak buat, tapi agama cabar siapa lelaki yang bertakwa sampai ke tahap itu. Itu saya kata, sebenarnya agama ni tujuan tertinggi ni ialah akhlak. Jadi kalau manusia yang bukan beragama Islam pun dia dengar akhlak setinggi itu kan, setinggi itu, dia akan buat baik tak dia akan tahu tak agama ni ialah agama yang menganjurkan kebaikan. Dia akan tahu agama yang menganjurkan kebaikan.
Yang Allah sebut wasanazidul muhsinin, maksudnya ialah apa? Kami tambahkan muhsin. Muhsin ni ihsan, orang-orang yang baik. Ihsan. Muhsinin dalam bahasa Arab Al-Quran, dia maksudnya ialah bukan macam ni. Kalau setakat satu orang tu kan, jiran dia bagi lauk tengah hari. Assalamualaikum, pakcik, mak bagi lauk tengah hari ni ada masak lebih. Lauk daging masak kari kan. Kita bagi kat dia kan. Besok kita pula masak lauk, bagi kat mak awak balik ni, makcik nak masak lebih ni, kita balas lauk. Itu muhsin ke muslim? Itu just muslim. Dia buat kebaikan sebab orang buat kebaikan semalam, dia balas kebaikan hari ini. Itu muslim, itu just muslim. Yang Allah kata muhsin ialah jiran sebelah rumah, kambing dia berak kat rumah kita. Dia buat jahat dekat kita. Kita pula buat apa? Besok kita bagi lauk tengah hari kat dia. Itu muhsin. Ataupun boleh tak? Kenapa kau tahu? Kerana agama dia cabar kita untuk berakhlak pada musuh kita. Itu ihsan. Setakat buat baik pada kawan-kawan yang baik, itu just muslim, itu muslim, orang muslim. Itu biasa. Setakat balas macam kakak saya main kan. Ada orang nak mengorat, dia bukan mengorat. Orang dulu lah, orang dulu punya cara kan. Orang dulu punya cara, keluarga dia tiba-tiba dia hantar bekal lauk, bakul siang tu hantar bekal lauk. Tiba-tiba hantar bekal lauk, besok mak balas balik. Mak, kamu buat balas lauk ni? Oh, dia nak kenal dengan akak kau. Oh, macam tu cara dia kan. Dia balas bakul siang, balas lauk, balas lauk. Macam buat baik, balas baik. Itu biasa, just muslim. Orang yang muhsin, yang Allah kata wasanazidul muhsinin, ialah orang yang bila dia buat jahat, kita balas kebaikan. Itu muhsin. Macam itulah Nabi SAW buat pada orang yang pernah lempar bangkai unta dekat belakang badan Nabi semasa Nabi solat di depan Kaabah, semasa Nabi dalam tempoh dakwah kat Mekah. Buka kota Mekah, orang ni semua berlutut depan Nabi. Nabi kata, pergilah, bebas, aku lepas dengan kau semua hari ini. Terkujat kawan yang pernah baling Nabi dengan najis tu, terkejut dia. Nabi balas kebaikan pada orang yang pernah buat jahat dengan Nabi. Itulah tingkatan akhlak muhsin yang Allah sebut dalam Quran. Balas kebaikan itu just muslim. Baguslah, tapi muslim. Cabaran Allah pada orang yang berakhlak ialah balas kebaikan pada orang yang dah buat kejahatan. Bayangkan mungkin kita dah bergaduh, dah berbaling pinggan dengan bini kan. Dalam tempoh iddah tahan 3 kali suci, tahan kat rumah. Dah cerai betul-betul tu, bang, dah saya nak keluar dari esok. Dah 3 habis iddah dah, selamat tinggal ya, bye-bye. Dia kata gitu kan. Okeylah, bye-bye lah, terima kasih selama hidup dengan saya. Ada rumah baru beli minggu lepas, 2 tingkat, kau ambil lah. Oh, kalau macam tu kan, agak-agak bini nak patah balik ke, nak keluar rumah. Itu cabaran ihsan yang Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang lelaki yang ketua keluarga ni buat dalam keluarga. Ya. Ma'ruf ni uruf kebiasaan yang kita secara fitrahnya buat baik balas baik, itu fitrah. Yang tak fitrah ialah buat jahat balas baik, itu bukan fitrah. Yang itulah ihsan. Kan? Ihsan ni ada macam-macam tafsir. Ihsan dalam bab ibadah lain. Ihsan dalam bab akhlak lain. Dalam bab ibadah, ihsan ialah beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau Allah tak lihat, kalau kita tak nampak Allah, bermakna Allah melihat kita. Ibadah kan? Ihsan dalam akhlak macam tadi tu. Balas kejahatan pada orang yang buat, balas kebaikan pada orang yang buat kejahatan. Ihsan, antara ihsan dengan adil, mana lagi tinggi? Ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintah supaya buat adil dan juga ihsan. Adil ialah setakat laksanakan kewajipan. Bos dia bagi gaji, itu adil. Bos bagi bonus, itu ihsan. Itu ihsan. Suami beli pondok buruk, letak isteri dalam tu, anak-anak dalam tu, itu adil. Just ada tempat tinggal. Kalau suami tu ihsan, dia beli rumah, ada kipas, ada aircon, tu ihsan. So dunia ni dia warna-warni sebab apa? Sebab ihsan atau sebab adil? Sebab ihsan sebenarnya. Yang sampai QPAC boleh tuntut bonus. Boleh tuntut ke bonus? Bonus ni bukan wajib. Bonus ni dia macam tambahan, tak wajib. Tapi sampai boleh buat demonstrasi, tuntut bonus, oh itu dahsyat. Dahsyat. Jadi dunia ni penuh warna-warni sebab apa? Sebab adil ke sebab ihsan sebenarnya? Sebab ihsan. Sebab tu dia warna-warni dunia ni. Kalau adil sahaja,
hitam putih je dunia ni. Kalau tak hitam putih, tak putih hitam tu je. Sebab dia ihsan ada warna-warni. Yang orang perempuan laki dia boleh tudung warna-warni sebab apa? Sebab ihsan mungkin kan. Kalau orang ikutkan adil, pakai kain langsir tutup serban tu pun dah tutup aurat, selesai. Itu adil. Itu adil. Tapi kalau ihsan lebih daripada sekadar itu. Satu kalau mungkin dia share. Ya. Sorry saya nak cakap. Tak apa. Jadi satu perkara di Yaman Islam. Seorang hitam telah membunuh seorang Islam, orang Islam. Ya. Dan sampailah sekali nak menjauhkan mesti hukum gantung dia. Doktor tak ada lawyer cakap mesti dia kena hukum gantung. Okey. Dia membunuh. Pada hari yang last tu, bapa yang budak yang ni mati anak dia tu peluk ni yang bunuh anak dia peluk pembunuh tu, pembunuh anak dia. Pembunuh anak dia di dalam mahkamah terpegun. Dan ini telah terpegun satu mahkamah terpanjang. Dia peluk, dia maafkan. Dia peluk, dia maaf, dia cakap. Oh. Ini martabat ihsan yang tinggi kan. Sangat tinggi. Dan lepas itu barulah ramai daripada sana yang dia faham, dia cuba nak mencari macamlah apa yang berlaku sekarang lah. Macam mana orang benci orang Israel macam itu. Sebab banyak benda kebaikan yang orang Islam. Kalau membangun ni ada seorang budak tu yang keluar daripada penjara ni. Kalau kau tak mungkin ramai kita tahu. Budak tu cakap, kau tak ada nyanyi ke? Budak kecil, mungkin 7-8 tahun ya. Kau tak ada nyanyi sana. Dia tak ada, dia mengajar aku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kata orang yang penjara dia tu, budak kecil ni, cakap dia kata dia ajar aku lain daripada pernah aku dengar dia tu. Ini dia keluarkan baru-baru ni berlaku Ustaz. Betul. Dan dengan itu kita tengok satu dunia sekarang yang pemain bola sepak pun dah semua menyebelah ini sangat tinggi nilai ihsan itu. Jadi itulah daripada yang saya nak cakap ramai daripada itu dia kuat orang belajar Al-Quran. Terima Al-Quran. Satu orang yang dia ada akhlak, dia ada peluang nak balas kejahatan, nak balas dengan kejahatan. Benda yang diharuskan agama ialah bunuh balas bunuh kan. Qisas kan. Dia ada peluang nak, tapi dia tarik balik untuk dia ada peluang nak balas tapi dia tak nak balas. Dia balas dengan kebaikan. Yang ni sifat yang ni saya ingat dia maksud dia halim. Dia bukan setakat ihsan, dia halim. Halim. Halim ni terjemahan yang saya tengok dalam Melayu, dia kata halim ni ialah santun. Allah itu Maha Penyantun. Tapi penyantun yang dimaksudkan ialah apa? Allah ni satu kuasa yang boleh balas semua yang mengingkari dia. Tapi dia tahan, dia sabar, dia tak balas. Itu penyantun. Orang yang derhaka pada Allah, Allah boleh balas tak? Anytime Allah boleh balas, Allah buat tak? Tak, Allah tangguh. Itu santun. Pakcik tadi tu kan, dia boleh tak teruskan kes sampai budak ni kena gantung? Dia boleh tak? Dia boleh. Tapi dia tak buat kan? Dia tarik kes kan? Dia ada pangkat halim. Dia ada halim dalam hati dia. Kadang-kadang ada orang, dia dah kena pukul. Dia santun, dia halim. Tak, bukan dia halim. Dia tak boleh pukul balik. Dia dah lunyai dah. Itu bukan halim. Kalau dia boleh pukul balik, dia pukul tak? Dia pukul. Dia dah lunyai, dia kata tak apa, aku santun, aku sabar hari ni. Itu bukan halim. Itu just sebab dia tak boleh bangun balik dia. Kalau dia boleh bangun balik, dia pukul balik kan. Dia halim ni ialah orang yang ada peluang, yang ada kekuatan untuk balas balik, dia tak balas. Contoh kan, anak polis kena buli dekat sekolah. Dia pula bukan sekadar polis, dia ialah ketua polis negeri Melaka. Dia ada kuasa tak nak bertindak kat sekolah ni? Dengan seluruh kuasa yang dia ada, ketua polis negeri Melaka pula, patut dia boleh buat sekolah ni, pengetua dia semua kena pindah, guru disiplin pun kena tendang sekali, dia boleh buat. Tapi tak apalah, saya maafkan kes ni, biasalah tu. Oh, yang ni halim. Dia ada kuasa untuk buat, dia tak nak buat, itu halim. Kan, itu tak semua orang dapat halim. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dia itu halimun alim. Dia halim kan. Okey. Kita sambung ayat surah Al-Baqarah kita ni pada ayat 29. Surah Al-Baqarah 27. Okey. Pada kelas yang lalu kita bincang tentang tanda kebesaran Allah pada ciptaan Allah yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil tu ialah nyamuk. Di hujung ayat nyamuk tu Allah sebut
fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah sebut wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Okey, fasiqin. Lepas tu ayat ni Allah sebut allazina. Okey, ayat hari ini Allah nak menjelaskan siapakah dia orang-orang yang Allah kata fasik ni. Jadi setiap kali Allah letakkan satu kata nama yang lepas dia tu ada allazina, itu bermakna ayat ini dijelaskan oleh ayat selepasnya. Contoh dalam surah Baqarah yang ada ayat pertama, ayat kedua tu kan, muttaqin kan. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Lepas habis kaedah muttaqin ni, al-muttaqin ni Allah sebut allazina. Allazina yu'minuna bil ghaib. Maksud muttaqin ni ialah apa dia? Ialah ni orang-orang yang percaya, yang betul-betul beriman kepada yang ghaib. Jadi definisi al-muttaqin lah selepas perkataan allazina. Okey, ini definisi muttaqin. Sehari ni kita nak tengok apa dia definisi al-fasiqin yang Allah telah sebut pada ayat sebelum. Fasiqin, orang yang fasik. Kita tahu walaupun ayat lepas tu sebut tentang orang Yahudi tu, dia yang nafikan apa benda Allah nak daripada nyamuk yang kecil-kecil ni, dia yang nafikan. Apa Allah buat contoh dengan lalat-lalat ni? Apa labah-labah Allah buat contoh? Dia yang banyak cakap kan. Tapi kita kena tahu Al-Quran ni ialah untuk dia, kaedah dia sebut al-ibratu bi umumil lafaz laisa bi khususis sabab. Pengajaran Quran, lesson Quran ni untuk lafaz dia umum. Semua orang boleh dapat pengajaran, bukan pada kumpulan sasaran semata-mata, bukan orang Yahudi semata-mata. Nanti kita akan tengok kan, bukan setakat Yahudi sebenarnya yang langgar perjanjian ni, orang Islam pun terlibat dalam kes ni. Okey, apa dia contoh orang yang fasik yang Allah sebut? Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Allazi yanquduna. Okey, yanquduna ni mungkin kita jarang dengar lafaz ni, naqad. Tapi maksud dia ialah fasakh. Fasakh ni apa dia? Cerai lah, cerai. Fasakh ni biasa siapa yang buat? Perempuan ke lelaki buat? Perempuan. Dia fasakh kan? Okey, fasakh maksud dia cerai, dibatalkan. Bermaksud orang ini dah ada, dia dah deal perjanjian dengan Tuhan, dia cerai kan? Oleh yang demikian, ciri-ciri orang fasik yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini ialah mereka yang membatalkan perjanjian dengan Allah. Okey, perjanjian apa sebenarnya? Okey, perjanjian yang disyarahkan oleh para ahli tafsir pada perkataan ahda, perjanjian ini ialah yang pertama ni ialah perjanjian fitrah manusia. Fitrah manusia ada apa? Ada akal ni apa, lahum qulubun la yasma'una biha. Lahum qulub la yafqahuna biha. Hati yang tak berfikir. Dia ada hati untuk berfikir, tapi dia fikir benda lain, tak berfikir tentang kebesaran Allah kan. Ni semua alam semesta ni, semua makhluk-makhluk yang ada ni, dia untuk hati yang berfikir, tapi dia fikir benda lain. Dia nampak buah-buahan ke apa, dipikir macam mana aku nak buat duit ni dengan buah ni. Dia tak fikir subhanallah rabbana ma khalaqta hadza batila dulu. Dia fikir macam mana buah ni boleh jadi duit dulu. So dia gunakan hati dengan cara apa? Dengan cara yang salah. Bukan tak boleh nak jual buah buat duit, boleh. Tapi kaedah dia gunakan hati salah. Orang ni dia langgar perjanjian tau. Gunakan mata melihat, mata tak melihat benda-benda yang elok. Dia melihat maksiat, dia lihat aurat orang, dia guna mata, yang tu pun langgar perjanjian. Dan dia guna telinga juga untuk tak mendengar ayat Allah. Dia dengar benda-benda yang lain, benda-benda yang lara dia dengar, benda-benda yang akhirnya bawa dia kepada cuai, kepada ibadah, dia dengar benda macam tu. Ada sebagian orang kan, dia tak suka mengumpat tapi dia suka dengar orang mengumpat. Ada tau. Ada. Dia tak suka cakap. Dia dengar, oh macam tu. Dia dengar je kan. Ini masalah besar ni. Ini perangai mazmumah yang lain ni.
Dengar, tahu salah tapi tak cegah kemungkaran tu. Bahaya kan? Siapa tu sahabat Nabi yang Nabi tanya, mana Ka'ab tak datang perang Tabuk ke? Dia kata apa? Dia kata, Ka'ab ada kat kebun dia tengah berehat-rehat. Rasulullah dekat Madinah, ada kat kebun tengah rehat-rehat kat kebun dia. Walaupun apa kawan dia cakap betul, tapi sebab tak ada bukti, apa kata Ibnu Mas'ud? Dia kata bi'sa, um, dia kata maksud dia tu ialah macam kau jaga mulut kau air elok, dia kata. Dia kata, ya Rasulullah, ma alimna Ka'ab illa khaira. Kata Ibnu Mas'ud. Walaupun kau ni cakap betul, tapi sebab tak ada bukti, dia kata teruk mulut kau ni. Dia kata kau jaga sikit mulut kau, aku kenal Ka'ab baik je. Maknanya kalau dengar orang cakap tak elok, kita kena buat apa? Kena cegah mungkar tu. Kalau tak hari ni pun kita simpan kita punya kekuatan tu esok. Tapi dengar je kan, suka dengar tak? Suka dengar kan? Ataupun suka baca orang bergaduh, suka baca, oh syok tu dia gaduh kan. Sebenarnya bukan setakat Yahudi yang kena ni. Kita ada tak benda-benda macam ni? Kita ada benda macam ni. Kita pun sedang melanggar perjanjian dengan Tuhan. Okey. Satu, fitrah. Gunakan semua fitrah yang ada dengan tujuan yang berlainan, itu langgar. Itu fasah, cerai dengan perjanjian Allah. Dua, kedua ialah ni, perjanjian yang ialah perjanjian agama. Okey, perjanjian agama ni ya. Orang yang buta dan pekak. Dia fasik. Dia boleh jadi fasik. Boleh. Orang yang buta dengan pekak ni apa kelebihan lain yang dia ada? Orang buta dan pekak, apa kelebihan lain yang dia ada? Dia ada akal dia ada. Hati dia ada. Hati paling besar kan? Hati paling besar. Allah sebut penyakit yang paling besar ialah penyakit hati. Lokasi dia ialah hati. So hati boleh mencerap. Hati. So dia ada hati. Kalau dia akal, hati, semua ni benda-benda fitrah belaka. Ada tak siapa ajar anak kita kan? Nampak orang tak kenal je lari. Siapa ajar? Allah ajar. Memang akal tu Allah bagi kat dia. Anak saya pun nampak orang tak kenal, daripada kat bahu ni dia tunduk kepala dia pergi kat sini, kat dia tak tengok orang tu, takut. Kan? Siapa ajar dia? Tak ada orang ajar. Dia sendiri. Maknanya itu fitrah. Fitrah. Kalau seorang tu dia jenis sebab dia imamnya tu tak lantak lah. Apa-apa dia tak kisah. Dia boleh jadi fasik juga. Jadi fasik. Ini menyanggahi prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dia kalau dia simpan perkara tu, dia fikir macam mana aku nak tegur orang ni kan? Tak apa. Ini gasak. Melaka suka gasak-gasak kan? Melaka kan? Gasak engkau dia kan? Bahaya tu gasak-gasak tu. Bahaya. Okey. Kita tak mahu masuk pokok, tapi macam mana tu lagi kita tak kira lah. Nolong dia punya dulu. Okey. Macam mana kita punya hati terburis, kita terasa. Kita pandang muka dia ramah, menyampah. Kita punya... Kalau kita menyampah sampai tahap kau ni punya, kalau setakat menyampah betul-betul tak peduli dia, salah. Politik ni, kalau kita nampak orang bergaduh ke arah perpecahan, kita kena selamatkan dengan cara macam mana? Tak payah gaduh-gaduh lah. Bincang elok ni kan persaingan idea, bincang elok. Tak boleh ambil pendirian, gasak dia nak bergaduh, itu tak boleh. Tak boleh. Betul. Melebar. Dia sensitif kat Malaysia ni kan. Jadi sikap kita orang beriman ialah ambil jalan untuk damaikan semua orang. Saya ada parti, awak ada parti. Tapi kita kongsi satu status yang sama apa dia? Muslim. Parti ni muncul kemudian tau. Saya parti lain, awak parti ni muncul kemudian. Tapi dulu Allah dah nama kita sebagai apa? Sebagai Muslim. Baca ayat Quran kat dia. Huwa sammakumul muslimun min qabl wa fi hadha. Kami dah namakan kamu semua orang Islam dulu sampai hari ini. Parti muncul kemudian. Yang penting kita orang Islam. Itu paling penting. So nak ketengahkan apa? Politik persaudaraan. Macam kita ketengahkan macam tu. Okey. Sebenarnya dalam Quran bila kita janji dengan Allah tu? Apa perjanjian tu yang kita buat dengan Allah? Kan? Apa ayat dia? Siapa boleh ingat? Allah pernah tanya pada kita. Allah pernah tanya kepada kita supaya jangan sembah syaitan.
Jangan sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Sebelum tu Allah cakap, bukankah aku telah berjanji, kamu telah berjanji dengan aku supaya tak sembah syaitan. Perjanjian ni ialah, kalau perjanjian ni sudut agama, tadi fitrah. Yang kedua ialah agama. Perjanjian dari sudut agama yang Allah dah janji dengan kita, yang kita dah janji dengan Allah ni, ayat apa? Siapa ingat? Allah kata, bukankah kamu dah janji dengan aku, tak nak sembah syaitan. Jangan, ataupun alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Surah apa tu? Yasin. Apa ayat apa? Ini ahada ni ahada, betul-betul ahada yang dalam ayat tu ada. Siapa ingat ayat tu? Kan kamu dah janji dengan aku, tak nak sembah syaitan. Syaitan musuh kamu yang nyata. Ayat apa? Ayat apa? 50 surah apa? Surah Yasin. Ayat 60 50. 60, ayat 60 surah Yasin. Berapa lama dah baca Yasin? Berapa lama baca Yasin? Lama baca Yasin. Sebenarnya ahada yang Allah sebut ni, janji ni ada dalam surah Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budush syaitan. So perjanjian tu ialah perjanjian jangan sembah syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budush syaitan. Ta'budush syaitan. Sebab apa jangan sembah syaitan? Sebab syaitan tu innahu lakum, sebab dia musuh kamu yang nyata. Okey, inilah dia perjanjian agama yang kita dah buat kepada Allah. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bila kita janji dengan Allah? Dalam alam roh kan. Apa ayat dia? Ni bila kita buat janjian ni dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Perjanjian ni kita buat masa alam roh. Bukankah aku Tuhan kamu? Ya. Kenapa tidak ya Allah? Engkau Tuhan kami. Tapi lepas lahir kat dunia sembah syaitan. Langgar tak perjanjian? Langgar. Macam mana cara sembah syaitan? Sedangkan syaitan ni bukanlah ada nampak patung syaitan sembah pun, macam mana cara dia sembah syaitan? Betul. Kan? Sembah syaitan bukan sembah macam orang sembah berhala tu. Sembah syaitan ni memadai dengan cara apa? Yang Allah kata la tattabi'u khutuwatis syaitan. Sembah syaitan ni bukan pergi cipta patung syaitan pergi sembah, tak. Sembah syaitan ni ikut khutuwat dia. Khutuwat ni langkah, bukan satu langkah, bukan khutuwatun, tapi khutuwat. Syaitan ni dia ada langkah, dia ada step-step dia. Dia bukan sembah berhala, yang sembah Tuhan. Bukan macam tu, itu bukan syaitan. Itu mungkin kita sendiri. Syaitan dia tak suruh sembah berhala. Dia kata macam mana? Guru kau ni, dia suruh pergi solat dulu. Guru kau dah meninggal dah, dia suruh pergi solat. Kena ikut cakap guru kau. Syekh kau yang besar tu. Kita pergi solat. Balik sekarang, guru kau suruh kau beribadah semua besar jasa guru kau tu. Mana gambar dia? Cuba gantung sekejap gambar dia. Sebab dia yang ajak kau solat, yang ajak kau sembah Allah kan. Kita mau ambil gambar guru, kita gantung kan. Hormat sikit ni syekh kau ni, syekh besar ni yang dia yang jadikan kau taat pada Allah, dia yang ajar kau agama kan. Tunduk sikit hormat kat dia, kita bertunduk macam ni. Kat guru kita punya gambar kan. So kita masuk pintu je, tunduk kat cikgu sikit kan. Tunduk sikit macam tu. Anak kita, buat apa tu abah tengah hormat guru abah ni, abah dia yang ajar abah sembah Allah semua ni. Ya ke? Hormat sikit kat guru abah, tunduk sikit lagi kan. Cucu dia sekarang tunduk macam ni. Cicit sekarang tunduk macam ni. Last cicit punya anak sembah. Dia buat patung, dia sembah guru. Itu khutuwat syaitan. Dia sikit demi sedikit. Bahkan dalam agama, dalam rekod sejarah agama, itulah punca manusia sembah berhala. Dia punca daripada apa? Hormati 5 orang guru dia pada zaman Nabi, sebelum zaman Nabi Nuh, lepas kehilangan Adam. Nama guru dia ialah Wadda, Suwa'a, Ya'uqa, Yawusa, Nasra kan. La tazarunna alihatakum wa la tazarunna Waddam wa la Suwa'a wa la Ya'uqa, Yawusa, Nasra. 5 orang nama tu Allah sebut dalam Quran. Nama orang saleh yang menjadi guru kepada masyarakat. Akhirnya dia meninggal. Masyarakat pun letak gambar dia. Tunduk hormat-hormat sikit. Lama-lama banau ala qabrihim masjidah.
Lama-lama dia orang bina di atas kubur guru dia tempat ibadah. Ukir patung guru, sembah. Tu punca manusia sembah berhala. Punca dia apa? Ni setan bisik sikit dia khutuat, satu langkah. Hormat sikit kat guru kau ni, walaupun dah meninggal, ni gambar dia. Tunduk sikit, hormat. Cikgu macam tu kan. Tok guru macam tu kan. Sikit anak macam ni, cucu lebih lagi. Datang cicit pula dia ukir pula patung. Yang cicit punya cucu punya cicit sembah. So ni khutuwati syaitan. Jadi ramai tak orang Islam yang akhirnya jadi penyembah syaitan hari ni? Ramai. Dan entah saya, entah tuan-tuan tak tahulah macam mana kan. Asalkan kita ikut jejak langkah syaitan, inilah makna kita melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah Nuh ayat 23 yang sebut nama 5 orang tokoh tadi itu. Wa qalu la tazarunna alihatikum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a yaghutha ya'uqa wa nasra. 5 orang nama tu Allah sebut dalam Quran sebab pemula kepada tragedi penyembahan berhala. Dan tragedi tu. Okey. Ya. Dia yang punya bos tu iblis kan? Bos syaitan. Bos dia lah. Tapi yang syaitan ni dia kata ada perasaan apa tu. Dan yang kita nampak pocong apa tu jin. Dia jin. Jin yang paling jahat ni iblis. Jin yang paling jahat ialah iblis. Iblis ni ialah yang surah Kahfi sebut kana minal jin. Fa fasaqa an amri rabbih kan. So iblis ialah jin yang jahat. Syaitan ni dia beranak pinak daripada keturunan iblis. Sebab dalam Quran kadang dia sebut iblis, kadang sebut syaitan. Betul lah. Iblis ni dia ramai tak? Seorang. Anak pinak yang bawah ni syaitan yang ramai. Okey. Seterusnya, okey, lepas Allah sebut jangan jangan ceraikan perjanjian dengan Allah, jangan bercerai perjanjian dengan Allah. Allah pula sebut wa yaqta'una ma amarallah. Okey, tadi kita dapat perjanjian dengan Allah, lepas tu kita batal perjanjian tu, kita langgar perintah perjanjian tu. Sekarang ni wa yaqta'una ma amarallah ayyu salat. Dan jangan kamu putuskan apa yang Allah perintah untuk disambungkan. Okay, yang ni bukan perjanjian. Yang ni Allah tetapkan. Yang tadi tu kita buat perjanjian dengan Allah, kita setuju. Allah kata, bukankah aku Tuhan kamu, wahai roh, bukankah aku Tuhan kamu? Kita menjawab, bala syahidna ya Rabb. Kenapa tidak wahai Allah? Engkaulah pencipta kami wahai Allah. Lepas tu kita pun hidup kat dunia, kita pun sembah syaitan, ikut jejak langkah syaitan. Itu melanggar perjanjian dengan Allah, perjanjian yang kita pun dah setuju dengan fitrah kita. Sekarang ini Allah kata wa yaqta'una, dan dia putuskan, mereka yang memutuskan ma amarallah, apa yang Allah perintah untuk sambung. Yaqta'una wa yaqta'una, cuba tengok ayat ni. Wa yaqta'una ma amarallah bihi ayyusala. Ada tak perkataan yang biasa kita guna dua-dua? Qata' dengan wasal. Apa maksud qata' dengan wasal ni? Siapa yang suka belajar tajwid kan? Siapa yang suka belajar tajwid? Ni apa qata' dengan wasal ni? Wasal sambung. Pandai. Hamzah ni hamzah qata', ni hamzah wasal yang ada tanda macam ni kan? Itulah maksud dia sekarang ni. Apa maksud dia? Setelah lama dalam tajwid kita jumpa hamzah qata', hamzah wasal. Apa maksud dia? Putus hamzah yang terputus, hamzah yang bersambung. Hamzah yang tak payah baca dia punya ni, tak payah baca. Baca sambung terus je. Dia punya ayat baca yang ni je, ni tak payah baca. Yang ni kena baca. Kan? Okey. Allah sebut sekarang ni yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal. Maksud Allah ialah apa? Okey, memutuskan kat sini ialah memutuskan apa? Memutuskan apa yang Allah dah cantumkan, iaitu silaturrahim. Benda yang kita tak deal tapi memang Allah yang cantumkan ialah silaturrahim.
rahim. Ada tak sini siapa yang adik-beradik bergaduh memang dia kata putus saudara, ada tak? Kalau putus saudara ni dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Kita dah putuskan apa yang Allah perintah untuk cantumkan. Jadi bukan setakat Yahudi buat ni, orang Islam buat tak benda ni? Buat. Bukan setakat kita yang langgar perjanjian dengan Allah. Bukan setakat orang Yahudi, kita pun ada terlibat melanggar perjanjian dengan Allah. Putus saudara kan, ataupun biarkan saudara tak tahu macam mana. Silaturahim. Yang ni putuskan ni ialah apa yang kita pun sebenarnya buat hari ini. Okey, silaturahim ni dia merujuk pada semua ke silaturahim ni? Kalau ikutkan semua sekalian anak Adam, semua bin Adam akhirnya kan? Adakah semua tu makna silaturahim? Kata ahli tafsir, silaturahim ni merujuk kepada 4 jalur keluarga, atas ke bawah. Kalau atas ni yang nak kita jaga ialah siapa? Atas ni ialah ayah kita, atuk kita, moyang kita. Semua adik-beradik atas tu kita kena jaga silaturahim. Bawah tu sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu. Yang ni paling penting. 4 generasi ke atas, 4 generasi ke bawah. Paling penting kita nak kena jaga. Yang lebih daripada ni dah kira ukhuwah Islamiah, dah jauh dah, dia kira ukhuwah Islamiah. Kalau yang bawah pun nak kira semua sekali, mana semua Afrika, Bangladesh, semua ni saudara-saudara kita sebenarnya. Susah tak? Susah kan? Yang penting nak jaga ialah 4 yang atas, 4 yang ke bawah. Sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu. Yang tu penting kita kena kenal. At least kenal setahun sekali, kalau jumpa muka boleh kenal. Jenayah ni yang terlibat ramai ni. Saya sendiri pun mungkin ada jenayah ni. Tak peduli saudara mara yang 4 atas, 4 ke bawah. Setakat kenal 2-3 pupu, kenal lah. Kenal tapi tak selalu jumpa. Kena tak ada azam untuk nak jumpa dan nak sebar kebaikan. Kena ada azam perkara tu. Jika kita biarkan, apatah kalau biarkan satu hal, bergaduh pula. Yang tu makna memutuskan apa yang Allah sambungkan. Besar maksud tu kan. Okey. Ayat ni juga ditafsirkan sebagai memutuskan hubungan dengan Allah, Rasul dan hubungan sama Muslim. Lebih besar, putuskan hubungan dengan siapa? Lebih besar. Ada tak orang yang dia kalau bab saudara mara ni dia cepat. Kalau esok ada kena kahwin, dia panggil semua anak buah, sepuluh papat semua turun, malam ni turun rewang. Sebab saudara kita bukan orang lain, turun rewang semua kan. Bagus tak? Baguslah. Tapi hubungan dengan Allah dia tak jaga. Subuh tak semayang. Okey tak macam tu? Jahanam. Allah kata kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu semua ibadallah, hamba-hamba Allah yang ikhwana, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kunu ni jadilah, wajib kamu semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Masalahnya orang kita hari ni dia nampak kita mesti bersaudara. Kita mesti rapatkan hubungan persaudaraan. Dia tak nampak kita kena jadi hamba Allah dulu. Nampak tak jadi hamba Allah dulu? Dia nampak yang ni mesti kena rewang. Sembahyang subuh dia tak nampak. Nampak tak? Kadang-kadang kalau kita pergi family day kan, family day buat aktiviti banyak kan, aktiviti ni semua seronok-seronok kan. Masa asal sekarang semua taat tak? Semua asal pukul 4 dah petang sejadah. Satu family sepakat. Kalau kita leka dengan aktiviti main relung kat pantai tu, baling dengan benda, rapat-rapat ukhuwah kan, teka-teka silang kata lah apa, teka nama adik-beradik, teka nama saudara, semua kita buat. Bila suruh orang pukul 3, kita pun sembahyang seorang-seorang masing-masing. Kita jaga yang ni. Padahal ni nombor 2. Allah kata ni nombor 1. Allah kata ada 2 benda yang kita kena jadi. Satunya ialah, yang paling awal ialah ni, hamba Allah. Ini al-ula, ni paling afdal ni, hamba Allah dulu. Lepas tu ikhwana, ni baru yang kedua. Siapa yang jaga hubungan dengan Allah tak akan putuskan hubungan persaudaraan. Siapa yang jaga saudara tak jaga Allah, habis. Habis. Jadi dalam pada Allah sebut demikian, kita nak kena tahu, kita ni paling penting jadi orang yang bersaudara, jadi hamba Allah dulu.
Jadi hamba Allah paling penting dulu. Allah suruh jadi hamba Allah dulu, baru jadi orang yang bersaudara. Ala kulli hal, jangan putuskan tali persaudaraan hanya sebab apa? Sebab tanah lah, sebab rumah sewa lah, sebab harta benda pusaka kan. Macam Piramli dalam cerita Tiga Abdul tu kan putus saudara kan. Tapi dia cantumkan balik dengan teknik yang halus. Okey, yang ni Allah sebut dalam surah Al-Hujr, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unza. Allah ciptakan semua manusia ni laki perempuan, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, lita'arafu, semua untuk bertaaruf, berkenal-kenal. Yang paling bertakwa, yang paling bagus sisi Allah ialah orang yang bertakwa dalam kalangan kamu. Okey, dah dua dah tanda ciri orang yang fasik. Satu tadi ialah mereka yang ceraikan perjanjian dengan Allah. Boleh jadi Yahudi, yang paling besar Yahudi lah. Kita pun terlibat sama dalam menceraikan perjanjian dengan Allah. Yang kedua ialah yang putuskan hubungan persaudaraan yang Allah dah cantumkan. Ataupun semua benda-benda lain yang Allah dah cantumkan, kita putuskan. Hubungan mak dengan anak. Kita sebagai anak, boleh tak kita, mak, saya tak nak jadi mak, saya tak nak mak sebagai mak saya lagi. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Ataupun kita nak pindah bangsa, saya tak nak bangsa Melayu lah, saya nak bangsa Cina. Benda yang Allah dah tetapkan untuk kita, boleh tak kita ceraikan? Kita pisahkan, kita putuskan, boleh tak? Tak boleh ya? Tak boleh. Ataupun maksud yaqta'una ni selain daripada itu ialah benda yang Allah pilih jantina kita. Aku ni lelaki, aku nak jadi perempuan, tak nak jadi lelaki. Itu dikira sebagai apa? Memutuskan apa yang Allah perintah untuk ditetapkan. Dah tetap dah kita lelaki, kita nak tukar perempuan. Dah tetap dah perempuan, nak tukar pada lelaki. Ini pun termasuk yaqta'una ma amarallah. So dia beza antara benda yang kita deal dengan Allah dengan yang Allah dah tetapkan untuk kita. Yang tetap tak boleh keluar, dia tetap macam tu kita, tetap dah tak boleh keluar. Nampak macam mana? Allah dah pilih, kita kena redha dalam bab yang ni. Kalau kita buat satu yang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni orang-orang yang fasik. Wa yufsiduna fil ard, dan buat rosak di muka bumi. Okey. Kerosakan dekat muka bumi ni, dia ada, kalau yang ni Allah dah sebut tentang merosakkan persaudaraan, yang ni Allah sebut tentang apa? Merosakkan muka bumi sini merujuk kepada merosakkan agama. Hal ini ada penafsirannya melalui kisah Nabi Khidir alaihi salam yang bunuh kanak-kanak kecil dan merosakkan kapal. Hakikatnya Nabi Khidir tu, dia rosakkan bumi ke? Nabi Khidir dia buat apa Nabi Khidir? Dalam surah Al-Kahfi dia buat apa? Dia pernah bunuh kanak-kanak kan? Sebab apa dia bunuh kanak-kanak tu? Budak tu kenapa dia bunuh budak tu? Sebab ilmu dia tahu budaknya nanti dah besar, dia akan jadi orang yang mensyirikkan Allah, dan dia akan ajak mak ayah dia mensyirikkan Allah sekali. Jadi dia bunuh untuk untuk selamatkan agama. Menyelamatkan agama. So dia bukan nak rosakkan bumi, nak menyelamatkan agama. Juga yang kedua, kisah dia pecahkan kapal. Itu bukan merosakkan bumi sebab dia nak selamatkan orang-orang miskin tu. Orang miskin tu kan. Wa ammal masakin. Orang miskin ni nanti kapal yang baik, yang elok, lanun kat depan akan rampas. So dia pecahkan untuk selamatkan harta orang-orang miskin tu. Apa isyarat yang dia nak bagi sebenarnya? Apa isyarat yang Nabi nak bagi sebenarnya? Macam ni. Kita kan, kawan kita, dia menang pilihan raya. Jadi ahli parlimen kan. Lepas jadi ahli parlimen, kita nampak dia ni macam dah hanyut sikit ni. Duit dah banyak, sombong dengan orang, tak kawan kita lagi kan. Kita doa pada Allah, ya Allah, kau hancurkanlah harta benda dia yang ada sekarang, supaya dia kembali balik kepada engkau. Boleh tak macam tu? Boleh. Sebab apa? Adakah tu dikira merosakkan bumi, merosakkan agama? Tak. Kita nak selamatkan dia daripada rosak. So Nabi Khidir, dia ajar macam tu. Dia ajar kita bukan doakan, dia ajar kita bukan bunuh orang. Dia ajar kita supaya apa? Macam cerita pemilik 2 kebun dalam cerita Al-Kahfi juga. Pemilik 2 kebun tu. Satu orang ada kebun tapi dia beriman pada Allah. Satu orang lagi ada kebun tapi dia sombong dan bongkak kan. Apa kawan dia yang ada kebun tapi beriman tu sebut pada dia? Apa doa dia? Dia doa supaya kawan ni Allah hancurkan kebun dia, betul tak?
Supaya apa Allah cakap? Supaya apa? Supaya dia kembali balik kepada Allah. So adakah dia minta Allah musnahkan bumi, hancurkan kebun orang tu? Tak. Dia minta Allah selamatkan kawan dia ni sebab asbab dia ingkar tu kenapa? Sebab kebunnya tu. Jadi hari ni tak salah kalau kita cuba ubah kawan kita kan. Dia tak nak berubah juga. Sebab dia berubah sebab apa? Mungkin sebab perniagaan dia yang dah makin besar. Dia sibuk sampai dia biar anak dia terbiar. Perniagaan dia yang makin besar. Dia sayang perniagaan dia kan. Kita doa, ya Allah, kalau perniagaan dia lah yang buatkan anak dia melarat, kau ambil lah perniagaan dia ni sisi kau balik, Allah. Kau hancurkanlah perniagaan dia. Boleh tak macam tu? Boleh. Itulah yang agama dalam surah Al-Kahfi ajar. Supaya kita doakan. Kalau tak boleh, tak nak ubah lagi dah, doa kepada Allah supaya buat macam tu lah. Ada tak pengalaman kawan kita yang dah berubah lepas dapat jawatan ke, dapat pangkat ke, dapat duit banyak ke, ada tak? Kalau ada, kita cuba ubah, tak boleh ubah juga, doalah kepada Allah macam mana Nabi Khidir ajar, macam mana Ashabul Kahfi, macam mana cerita pemilik 2 kebun dalam Ashabul Kahfi ajar, dalam cerita Kahfi ajar. Jadi itu bukan merosakkan, bukan merosakkan bumi, itu ialah menyelamatkan agama. Okey. Ya, sila. Yang lebih sama, tapi di Palestin. Kita dah doakan orang Yahudi kan. Ada pula kata janganlah hancurkan apa, doakan betul. Kita Allah bukakan hidayah betul. Dia macam ni. Ada orang yang dia punya sesat tu bukan dhalalim mubin. Cuba tengok dalam Quran, apa sesat, apa dosa yang Allah kata dhalalim mubin, yang kita kena doa. Yang dhalalim mubin ni kena doakan kehancuran ke kena doakan apa? Dhalalim mubin ni sesat yang nyata. Yahudi ni sesat yang nyata ke sesat yang yang sikit-sikit? Sesat yang nyata. Dia bukan sekat-sekat yang nyata. Dia ni aduwwum mubin. Dia musuh yang nyata. Kalau musuh yang nyata, bukan doakan kebaikan, kena bertentangan dengan dia. Tapi boleh tak nak doakan supaya dia buka hati? Boleh. Cumanya bukan itu yang utama lah. Doa kita yang paling utama apa? Allah ihzimhum, hancurkan mereka. Tapi ya Allah, kalau adalah pintu hidayah dalam kalangan mereka tu yang sikit-sikit tu ada yang dapat hidayah, bukanlah hidayah untuk mereka. Tak apalah macam tu. Tapi kalau semua umat Islam doa supaya apa? Supaya selamatkanlah Israel daripada masuk neraka. Oh, macam tu ketawa syaitan kan? Tak boleh macam tu. Ya. Macam mana? Kita kalau dalam perang nampak Yahudi yang jahat angkat senjata tu, kita kena bunuh dia. Yang lain-lain tak jelas jangan bunuh. Kalau dia datang Malaysia ini, datang shopping kan, yang kena bunuh sebenarnya siapa? Kita ke kerajaan? Kita ke tentera? Yang status kena bunuh tu kerajaan kena sahkan, kena wartakan, yang kena bunuh tentera, bukan kita. Kita jangan bawa pisau letak belakang. Mana Yahudi ni, jangan. Nanti jenayah lain pula berlaku. Biar yang tanggungjawab untuk ambil kes tu. Di Malaysia tak ada, saya rasa. Malaysia saya ingat dululah pernah pemain bola sepak Yahudi masuk dalam Malaysia. Itu pun pemain bola sepak lah. Yang apa isu main yang ada pemain bola sepak kelab mana kan. Dalam pemain bola sepak tu ada orang Yahudi. Nama dia apa ya? Saya pun dah apa nama dia masuk dalam Malaysia. Ada orang yang bantah kan. Tapi sebab dia pun pemain bola sepak ya, tak ada bagus sangat. Betul ke kalau akhir zaman Yahudi ni semua dia sekumpul. Walaupun sekarang ni dia baik, ada dia baik kan. Akhir zaman ni dia semua bersatu. Akhir zaman ni Yahudi ni tentera Dajjal. Akhir zaman ni Yahudi ni tentera Dajjal. Tentera Dajjal yang paling utama ni orang Yahudi lah. Sebab dia semua sekali. Semua sekali sebab ada Yahudi baik yang diletakkan lagi lah. Yahudi baik sekarang ni pun nak pupus dah. Yang Yahudi yang baik ni sekarang ni yang pakai topi tu kan. Yang Yahudi ortodoks kan, yang fahaman dia fahaman yang menentang penubuhan negara haram Israel kan. Dah tak ada lagi dah kot. Ada ke sekarang ni? Ada sikit sikit. Kan, yang itulah yang okey sikit, tapi dia still ada lagi perangai Yahudi yang asal, ada lagi. Ada lagi. Yahudi ni dia sekarang ni mereka Bani Israel ni Yahudi ni dia sedang menunggu kedatangan nabi penyelamat mereka. Nabi penyelamat tu dah turun dah dulu. Nabi penyelamat tu dah turun dah, Al-Masih ni ialah nabi penyelamat. Dah turun dah dulu. Siapa dia? Nabi Isa. Dia sangka bukan Nabi Isa ni bukan nabi penyelamat sebab dia hina. Dia anak luar nikah lah apa dia kata macam tu kan. So sampai sekarang dia tunggu.
Jadi Nabi penyelamat palsu tu gelaran dia Al-Masih juga. Tapi Al-Masih apa? Al-Masihud Dajjal. Nanti dia akan ingat Dajjal tu ialah Nabi penyelamat dia. So semua orang Yahudi akan bersatu bawah Dajjal. Dia ingat tu Nabi Isa. Itulah yang akan menyebabkan Nabi Isa yang sebenar turun ke bumi untuk menyelamatkan semua kaum muslimin. Okey, wa yaqta'u wa yafsuduna fil ard ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Kita tafsirkan rugi tu apa kat dalam dunia ni? Kalau kena scam duit 10,000 kita kata oi rugi kau ni. Kalau dia tak bersaudara, dia cerai berai saudara, kita tak kata rugi kan? Kan? Kalau dia bisnes dia drop, kita kata rugi kau, dah rugi apa dah rugi lah. Sebenarnya agama tak pernah sebut orang yang drop bisnes sebagai rugi. Agama sebut orang yang macam ni sebagai rugi. So sama ni kita macam mana sebenarnya? Rugi apa kita ingat rugi? Kewangan rugi kan? Kalau salah kira rugi kita. Salah balance bawa balik, salah balance. Kita salah kira. Mana tadi alah rugi kita. Kita rugi kan? Sebenarnya agama tak pernah sebut khasirun orang yang rugi sebagai orang yang rugi harta, rugi duit tak. Agama sebut rugi ni macam ni bentuk-bentuk dia. So kita silap tak? Silap. Silap. Perkataan rugi pun silap. Nabi pernah kata untung, rabiha. Rabiha Suhaib, Nabi kata. Suhaib ni orang yang beruntung. 3 kali Nabi sebut rabiha Suhaib, rabiha Suhaib, rabiha Suhaib. Suhaib ini dia Suhaib Ar-Rumi. Suhaib budak Rom. Antara orang Arab yang tak boleh cakap Arab ialah Suhaib. Dia asal orang Arab, membesar dekat Rom, niaga dekat Rom. Akhirnya dia balik Arab. Ayah dia bawa balik Arab, tak boleh cakap Arab, tapi dia pandai berniaga. Kaya-kaya Suhaib ni. Arab Abu Lahab, Abu Jahal bagi dia lesen niaga dekat tanah Arab sampai dia kaya-kaya. Hari dia masuk Islam, dia ikut Nabi pergi hijrah. Abu Lahab dan Abu Sufyan Abu Lahab datang, kau dulu bina kekayaan besar kat Mekah, kami yang bagi. Sekarang kau nak lari macam tu je. Suhaib kata apa? Kalau kau nak lesen perniagaan ni kau ambil, harta-harta kau semua kau nak ambil, kau boleh ambil. Aku nak ikut Muhammad. Abu Sufyan Abu Lahab dengar harta, boleh? Dia bagi semua harta. Jadi Suhaib ni lepas dah bagi semua harta dia dah jadi orang yang ni big zero, kosong. Di selai sepinggang harta benda sesen pun tak ada, datang Madinah ikut Nabi SAW. Nabi bila dengar cerita Suhaib, Nabi kata apa? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Untunglah Suhaib, untunglah, untung. Padahal kalau ikutkan dia ni rugi ke untung sebenarnya? Dia rugi ke untung sebenarnya kalau ikut dunia lah? Dia rugi. Tapi agama, akhlak Nabi tak kata dia rugi, Nabi kata dia untung. So istilah untung rugi ni dah dimanipulasi oleh siapa sebenarnya? Sampai kita ingat untung rugi ni perniagaan. Untung rugi ni kalau SPM dia fail, rugilah SPM fail. Tak dapat matematik tambahan, dapat E, rugilah dapat E. Ada lagi istilah rugi tu kan? Kalau kita ikutkan agama, bukan salah nak kata ni rugi ni untung, tapi hakikat kerugian dan keuntungan Allah sebut dalam akhlak-akhlak seperti ini. Okey. Wallahu taala alam. Sebenarnya ini sikit, ada banyak lagi istilah-istilah dalam Quran yang sebenarnya kita kena betulkan balik cara kita fikir. Ini antaranya lah. Antaranya. Kita kalau bersedekah kan, ada tak orang yang bersedekah dengan niat ya Allah, berkatlah rezeki aku lepas ni. Dia sedekah dengan niat ya Allah, gandakanlah pada aku punya duit lagi lepas ni. Sebenarnya itu belitan syaitan. Itu adalah belitan syaitan. Allah sebut wallahu ya'idukumul. Okay, Allah kata asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kamu kemiskinan semasa kamu bersedekah. Yang provok kita, jangan sedekah, kan kau punya duit berkurang ke? Siapa tu? Syaitan. Wallahu ya'idukumul aghniya ke maghfirah? Maghfirah ke aghniya? Cuba teka. Allah janjikan kamu kekayaan ke keampunan? Masa bersedekah, Allah janjikan kita dengan kekayaan ke keampunan? Keampunan.
Kalau ikutkan, kalau syaitan janjikan dengan kefakiran, patutnya Allah nak bagi best ayat ni kan. Siapa yang bersedekah, Allah bagi kaya lah. Baru dia pair kan. Syaitan, kalau syaitan, okey, syaitan versus dengan Allah. Syaitan janjikan kefakiran. Patut Allah ni dalam bab sedekah kan, sedekah, patut Allah janjikan kekayaan lah, al-aghniya lah, orang yang kaya. Barulah best nak jadikan perbandingan. Tapi Allah tak kata kekayaan, Allah kata apa? Keampunan. Siapa yang bersedekah, ya Allah, kau beranakkanlah hartaku lagi, ya Allah. Syaitan. Syaitan dah kacau dia sampai tahap macam tu. Ada tak orang bersedekah ni? Ni pakcik lagi RM10 ni, kau doakan pakcik punya bisnes jadi Syaitan. Siapa yang ajar? Agama mengajar kita macam ni. Ni bagi sedekah kat dia kan. Ya Allah, miskin pun tak apa, yang penting kau ampun. Itu agama ajar. Sebab keampunan lagi besar daripada kekayaan. Kaya belum tentu masuk syurga kat oi. Kaya dunia belum tentu pergi syurga. Tapi kalau Allah bagi keampunan, dunia, apa dalam surah Nuh tu, dunia Allah bagi apa? Yumdidkum yursilis samaa alaikum midrara. Kalau Allah bagi keampunan, yursilis samaa alaikum midrara. Satu. Dua, Allah bagi apa lagi? Wa yumdidkum bi amwalim. Yang ketiga, wa banin. Kalau Allah bagi keampunan, rezeki daripada langit, tumbuh-tumbuhan pun subur. Harta benda pun Allah bagi. Anak-anak pun Allah bagi. Bukan sekat benda ni semua dunia sampai akhirat Allah bagi syurga. Kan? Surah Nuh saya kan. Jadi kalau keampunan tu Allah bagi, dunia sampai akhirat Allah bagi. Kalau kekayaan saja terhenti kat dunia, belum tentu pada akhirat. So sebenarnya cara fikir yang betul masa bersedekah ialah sedekah Allah, aku nak keampunan saja. Miskin pun tak apa, penting Allah kau ampun. Itu yang betul. Masa ustaz tengah mengajar kan, sedekah ilmu ni, Allah akrab tak bayar pun tak apa, yang penting kau ampun. Boleh buat macam tu tak? Boleh buat macam tu tak? Ustaz boleh buat macam tu ustaz? Ya Allah akrab tak bayar pun tak apa, yang penting kau ampun. Kalau ada ustaz yang akhlak macam tu, alim jalil, soleh lagi dia. Maksudnya siapa ustaz macam tu? Ada tak ustaz macam tu? Tak ada. Tapi agama ajar macam tu sebenarnya. Kaya miskin tak penting, yang penting Allah ampun. Allah ampun. Ya. Wah, ini bagi RM10 ni RM100 kan. Tuhan akan ganti balik RM700 kan. Tak boleh Memang Allah janji macam tu. Tetapi untuk berharap seperti itu boleh. Allah akan balas cara macam tu. Tapi berharap dengan niat macam tu tak boleh. Kan? Betul, Allah akan kaya kan, Allah akan ganti. Tapi kita punya pengharapan bukan macam tu. Biar Allah uruskan, biar Allah uruskan. Biar Allah uruskan. So sebelum ni kalau kita ada niat macam tu, it's okay. Sebut balik, ya Allah, selama ni aku salah dalam berniat. Allah ampunkanlah aku. Selesai. Allah boleh ampunkan, boleh bagi apa yang kita inginkan. Ya. Ya, istighfar. Istighfar, minta ampun pada Allah, ikhlaskan niat, Allah bagi segala-galanya insya-Allah. Ya. Minta juga tu. Okey, insya-Allah. Ya. Boleh. Boleh, insya-Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan. Dengan yang penting biar pahala tu ada, ya Allah, kalau ada pahala kau sampaikan, Allah akan sampaikan insya-Allah. Okey, insya-Allah kita pun sama-sama, saya pun belajar, saya pun bukan betul semua, masa baca tafsir pun saya tahu dan saya share kan, dalam keadaan saya pun ada sifat kekurangan. Kita samalah baiki diri kita supaya Al-Quran benar-benar bagi petunjuk kepada kita semua insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna wa fahamnaha Sulaiman kullan ataina hukman wa ilma wasakharna ma'a al-jibali sabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.